Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Harun bin Baharudin selaku pensyarah bagi kursus GGC 6793 analisis ilmu-ilmu bahasa Arab dalam pendidikan dan yang dikasihi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah untuk tugasan 3 ini kita ditugaskan untuk membentang berkaitan tajuk analisis kesilapan terhadap konsep az-zaman dan al-jihah, insyaAllah. Seperti yang dipaparkan di slide, adalah ahli kumpulan kami, terdiri daripada 3 orang jejaka yang diketuai oleh Ustaz Muhammad Zulfahmi, diikuti oleh Ustaz Muhammad Nur Syahrul Mamsur dan saya sendiri Khairul Aizan bin Abdul Rahman. Untuk pembentangan tugasan ini, kami akan membuat sedikit perbincangan berkaitan topik. Yang pertama berkaitan dengan pengenalan, yang kedua berkaitan metodologi kajian, yang ketiga dapatan kajian dan yang keempat kesimpulan. Okey, untuk slide yang seterusnya adalah berkaitan pengenalan. Untuk slide ini, ia lebih berfokuskan kepada konsep analisis kesilapan itu sendiri. Okey, kita mulakan daripada Siti Aisyah 2016. Dia menyatakan bahawa analisis kesilapan ni, apabila aktiviti analisis kesilapan ini dilakukan, dapatan daripada aktiviti tersebut akan dapat membantu para guru semasa melakukan aktiviti pengukuhan semasa proses PDP berlangsung. Seterusnya pada 2018 daripada Nur Khalis, dia menyatakan bahawa kesalahan berbahasa merupakan pemakaian bentuk-bentuk pertuturan yang tidak diinginkan dan menyimpang daripada cara yang sebenar. Kesalahan berbahasa di sini adalah pelanggaran terhadap kod bahasa tersebut. Pelanggaran tersebut dia bukan bersifat fizik, bahkan dia adalah tanda kurangnya pengetahuan dan juga penguasaan terhadap kod tersebut. Okey, seterusnya daripada Wildy Adila 2019, dia menyatakan bahawa errors are defined differently by a certain of scholars, but they likely address similar points of view. Maksudnya di sini, analisis kesilapan dia merupakan satu proses yang mana proses tersebut fokusnya kepada kesalahan orang yang sedang belajar bahasa yang menjadi bahasa sasaran tadi. Pada tahun 2019, Richard dia ada menyatakan bahawa kesalahan adalah perkara yang tidak boleh diterima penggunaannya dalam ilmu linguistik. Dekat sini kita nak bau beza, kita nak tahu apa beza di antara perkataan salah dan perkataan silap. Salah tadi dalam bahasa Inggeris error, dan silap tadi dalam bahasa Inggeris mistake. Dalam second language acquisition ataupun kita panggil SLA, salah itu memang dinyatakan berbeza dengan silap lah. Terdapat dua cara bagaimana kita nak bezakan salah dan silap. Perkara tersebut dia dinamakan sebagai pengukuran secara konsisten dan analisis kesalahan. Saya bagi contoh mudah, contoh bagi silap. Bila mana seorang dia selalu buat perkara yang betul, tapi dalam certain time dia terkeluar daripada landasan yang sepatutnya. Jadi fenomena ini dia dipanggil sebagai silap. Biasa dalam exam, analogi dia, biasa dalam exam 2 tambah 2 dia jawab 4. Tapi untuk kali ni dia terjawab 5. Dekat sini kita panggil silap. Adapun untuk salah macam mana pula? Okey, kalau untuk salah ni, salah dalam pembelajaran bahasa ni, contohnya apabila dia selalu meletakkan sesuatu peraturan dalam keadaan yang salah, jadi inilah yang dipanggil salah ataupun error. Okey, contohnya dalam bahasa Arab, sepatutnya dia kata kana Zaidun sariqan, tetapi
Asal jumpa je ayat macam ni melibatkan fi'il naqis, dia baca kana Zaidan sariqun. Kana Muhammadan sariqun. Jadi ini perkara inilah yang dipanggil salah. Okey, seterusnya pada 2020 daripada Will dan Hanif menyatakan bahawa untuk kita faham aspek dan tense atau dalam bahasa Arab kita panggil az-zaman dan al-jihad dengan lebih mendalam, jadi pelajar perlu tahu dulu apakah peranan dan kepentingan kata kerja dalam sesuatu ayat. Okey, manakala untuk Hanis Najwa pada tahun 2021 dia menyatakan bahawa analisis kesilapan dia membantu pelajar untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan dan membantu pengkaji dalam kajian analisis kesalahan dalam penulisan. Okey, untuk slide yang seterusnya adalah berkaitan metodologi kajian di mana reka bentuk kajian kami adalah dengan menggunakan kaedah kuantitatif dengan pelaksanaan kajian secara tinjauan. Sampel bagi mini kajian kami terhadkan kepada 30 orang responden sahaja di mana pemilihan responden dalam mini kajian ini dipilih secara bertujuan, secara sampel bertujuan untuk kami memenuhi kehendak jawapan agar ianya bertepatan dengan tajuk tugasan analisis kesilapan ini. Okey, seterusnya berkenaan dengan instrumen kajian. Instrumen kajian kami menggunakan borang soal selidik di mana borang soal selidik ini digunakan untuk memudahkan kami melaksanakan tugasan yang diberikan dan maklumat responden kami ini dikumpulkan agar kami dapat data yang berunsur kuantitatif. Responden seperti yang dinyatakan tadi dipilih secara bertujuan supaya kami dapat mengenal pasti apakah kesalahan yang biasa responden ataupun para pelajar lakukan. Seterusnya limitasi kajian. Limitasi kajian ini yang kami kesan sesetengah responden soal selidik kami mereka tidak memahami maksud ataupun istilah az-zaman dan al-jihad. Selain daripada itu, mereka juga kurang memberikan kerjasama mungkin kerana masa ataupun terlalu banyak soalan dan seterusnya. Untuk ujian yang terakhir kami dapati mereka tidak mampu menjawab soalan yang dikemukakan mungkin kerana tidak faham kerana ujian tersebut kami datangkan dalam bahasa Arab. Okey, untuk slide yang seterusnya adalah berkaitan tentang soal selidik di mana soal selidik yang kami bina terdiri daripada 32 items yang mana item tersebut dibahagikan ke dalam 6 bahagian. 3 soalan untuk bahagian A yang melibatkan demografi, 6 soalan untuk bahagian B yang melibatkan kefahaman, 5 soalan untuk bahagian C juga melibatkan kefahaman, 7 soalan untuk bahagian D, 6 soalan untuk bahagian E, dan yang terakhir ataupun bahagian yang terakhir bahagian F ada 5 soalan yang melibatkan ujian analisis kesilapan terhadap konsep az-zaman dan al-jihad. InsyaAllah analisis data nanti akan dianalisis secara deskriptif yang melibatkan peratusan dan juga huraian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, Ustaz Khairul Aizam. Yang dihormati Dr. Harun Baharudin. Saya Muhammad Zulfahmi bin Hasan. Okay, baiklah, saya akan menyambung dapatan kajian. Okey.
Baiklah, sebagaimana yang diterangkan oleh sahabat saya tadi, dalam dapatan kajian ada 6 bahagian. Bahagian pertama ialah demografi. Dalam demografi, item yang pertama ialah jantina. Kami telah memilih 30 orang responden sebagai sampel kajian kami. Yang mana sampel-sampel itu dipilih secara rawak. Dapatan kajian untuk jantina mendapati seramai 15 orang pelajar lelaki dan juga 15 orang pelajar perempuan, yang mana mewakili 50% untuk setiap bahagian. Item yang kedua dalam demografi ialah tingkatan. Untuk tingkatan kami telah memilih pelajar daripada tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5. Sebanyak 6.6% responden terdiri daripada pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2, yang mana seramai 2 orang. Jadinya untuk tingkatan 1 seorang pelajar dan tingkatan 2 juga seorang pelajar. Untuk pelajar tingkatan 3 hingga tingkatan 5 adalah seramai 28 orang ataupun sebanyak 93.4%. Untuk pelajar tingkatan 3 secara detailnya seramai 11 orang, sebanyak 36.7%. Untuk pelajar tingkatan 4 pula seramai 8 orang, mewakili 26.7%. Dan pelajar tingkatan 5 seramai 9 orang, mewakili 30% daripada keseluruhan responden. Untuk responden ini melebihi sasaran yang telah kami tetapkan, iaitu sebanyak 70% untuk memilih pelajar daripada tahap 2. Seterusnya untuk bahagian ketiga dalam demografi ialah jenis sekolah. Kami telah memilih 5 jenis sekolah, iaitu sekolah menengah SABK, sekolah menengah agama negeri, sekolah menengah agama Arab, sekolah menengah harian dan juga pelajar tingkatan 5 daripada sekolah-sekolah lain. Dalam dapatan kajian mendapati hanya 4 jenis sekolah saja yang melibatkan responden. Iaitu yang pertama ialah sekolah menengah harian. Sebanyak 56.7%, iaitu seramai 17 orang pelajar. Yang kedua ialah sekolah menengah agama negeri. Seramai 7 orang pelajar yang mewakili 23.3%. Sekolah menengah agama Arab seramai 5 pelajar, sebanyak 16.7%. Dan yang paling sedikit ialah pelajar daripada tingkatan 5 sekolah-sekolah lain, iaitu mewakili 3.3%. Sekolah yang tiada responden ialah daripada sekolah menengah SABK. Sekarang kita pergi kepada bahagian B, iaitu kefahaman konsep al-zaman dan juga al-jihad. Dalam bahagian B ini ada 6 soalan yang telah kami kemukakan, yang mana antara contoh soalannya adalah seperti, adakah anda pernah mendengar istilah mengenai al-zaman? Dan juga adakah anda pernah mempelajari tentang al-zaman dan juga al-jihad? Dapatan mendapati sebanyak 47.8% pelajar yang mempunyai kefahaman konsep al-zaman dan al-jihad, iaitu seramai 14 responden, dan 52.2% yang tiada kefahaman konsep al-zaman dan juga al-jihad, iaitu seramai 16 orang responden. Bahagian C pula, kita akan tengok konsep dalam al-zaman dan al-jihad yang berkaitan dengan fi'il madhi. Contoh soalannya adalah seperti berikut. Fi'il madhi menjelaskan perbuatan yang telah berlaku dan selesai. Dalam soalan yang kami kemukakan, ada 2 pilihan jawapan,
iaitu ya ataupun tidak. Okey. Dalam 5 soalan ini, dapatan kajian mendapati seramai 16 responden mempunyai kefahaman konsep al-zaman dan al-jihah dalam fi'il madi dengan baik, iaitu sebanyak 53.36%. Dan 14 responden yang menjawab tidak, iaitu sebanyak 46.72%. Yang mana mereka ini kurang kefahaman dalam konsep al-zaman dan al-jihah dalam fi'il madhi. Bahagian seterusnya ialah bahagian D, iaitu konsep al-zaman dan al-jihah dalam fi'il mudhari'. Okey, contoh soalan adalah seperti berikut. Pernahkah anda mendengar mengenai al-zaman dan juga al-jihah dalam fi'il mudhari'? Okey, dalam bahagian ini kami kemukakan 7 soalan. Dan dapatan mendapati seramai 17 responden menjawab dengan betul, yang mana mewakili 56.21%. Dan 13 responden menjawab jawapan tidak, yang mana mewakili 43.79%. Dan mereka ini kurang kefahaman konsep al-zaman dan juga al-jihah dalam fi'il mudhari'. Baiklah, itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya, Ustaz Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Syahrul bin Mansur. Saya akan meneruskan pembentangan daripada kumpulan kami berkaitan bahagian soal sidik bahagian E berkenaan dengan fungsi kata bantu. Jadi pada bahagian ini kami menyediakan 6 soal sidik untuk dijawab oleh semua responden. 15 responden telah menjawab jawapan ya, di mana ya ni mewakili sebanyak 51.1%. Dan seterusnya baki daripada 15 responden lagi telah menjawab jawapan tidak berkaitan dengan fungsi kata bantu ini, menunjukkan ratusan 48.9 bermaksud tidak faham fungsi kata bantu. Pada bahagian F ini, ujian kefahaman al-zamnu al-jihah disediakan. Antara soal sidik, contoh soal sidik yang disediakan, jika dapat dilihat di slide ini, kana qad darabni Zaidun dan qad yadribuni Zaidun. Ini antara soalannya. 18 responden menjawab betul, bermaksud mereka faham, dan 12 responden menjawab salah, menunjukkan sebanyak 39.98 tiada kefahaman dalam menjawab ujian az-zamnu al-jihah. Baiklah, untuk slide seterusnya kami kupaskan dapatan keseluruhan daripada semua bahagian soal sidik yang telah kami sediakan. Jadi dapatan di sini, jika kita lihat yang pertama, seperti mana kita ketahui, demografi. Jadi di slide ini kami bermula dengan ujian bahagian B berkaitan dengan kefahaman konsep al-zamnu wal-jihah. Secara keseluruhannya, pelajar tidak
yang tidak mempunyai kefahaman umum konsep az-zamnu wal jihah melebihi pelajar yang mempunyai kefahaman umum konsep az-zamnu wal jihah. Untuk bahagian C, berkaitan kefahaman konsep az-zamnu wal jihah dalam fi'lul madhi. Di sini telah membuktikan pelajar mempunyai kefahaman konsep az-zamnu wal jihah dalam fi'il madhi, mengatasi pelajar yang tiada kefahaman konsep ini dalam fi'lul madhi. Untuk bahagian D, kefahaman konsep az-zamnu al-jihah dalam fi'lul mudhari'. Di sini menunjukkan pelajar yang mempunyai kefahaman konsep az-zamnu wal jihah dalam fi'lul mudhari' melebihi juga pelajar yang tidak faham. Seterusnya, bahagian E dalam soal sidik, fungsi kata bantu dalam menjelaskan konsep az-zamnu wal jihah. Di sini menunjukkan secara keseluruhannya peratus tu seimbang antara pelajar yang faham dengan pelajar yang tidak faham tentang az-zamnu wal jihah. Dan bahagian terakhir dalam soal sidik kami, secara keseluruhannya dalam ujian ni pelajar mempunyai kefahaman dalam menjawab ujian az-zamnu wal jihah, mendominasi pelajar yang tiada kefahaman. Di sini menunjukkan bahawa pelajar di peringkat sekolah menengah, mereka dah didedahkan dan mereka telah memahami apa itu konsep az-zamnu wal jihah. Berkenaan dengan klasifikasi kesalahan berbahasa mengikut Al-Badrawi, kumpulan kami menyediakan jadual berdasarkan contoh daripada ujian dalam bahagian F. Kana qad darabni Zaidun. Mawdu' al-khata' an-nahwi, wasful khata' al-ma'na al-madhi ba'da al-madhi. Pengkaji mengesan kategori responden dalam kesalahan ini adalah kategori linguistik pada aspek sintaksis. Gabungan kata bantu kana ditambah dengan qad membawa maksud masa lampau yang berlanjutan. Di antara berbagai kategori linguistik, sintaksis merupakan aspek yang paling banyak diambil dalam analisis kesalahan kerana memang lebih mudah untuk dikesan, terutama dalam kemahiran penulisan. Jadi seterusnya dalam konteks ayat yang pelajar diuji itu, didapati pelajar keliru tentang tempoh masa lepas yang dimaksudkan. Secara kesimpulannya, ujian analisis kesilapan ini boleh digunakan bagi mengukur tahap kecekapan dan kefahaman pelajar terhadap aspek az-zamnu wal jihah. Soal sidik yang kami sediakan ini tidak membebankan pelajar-pelajar, memandangkan format jawapan yang diberikan adalah dalam pilihan jawapan. Hasil daripada kajian ini, guru dapat maklumat baru untuk memahami makna konteks
makna, konteks ayat kata kerja dengan betul sebelum mereka menyampaikan ilmu kepada pelajar di peringkat sekolah. Setakat sini saja pembentangan daripada kumpulan kami berkaitan dengan analisis kesilapan. Sekian, syukran jazilan.